أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Salli ala Nabi wittabasam, dan Nabi tabasam tabasam, dan Nabi tabasam. Allahumma salli alaihi. Qalbil mutayyam kullama salla alaika wa sallama, zaqa sa'adata mukhraman, Ya Sayyidi Ya Muhammad. Sallu alaihi syafi'il ummah, bizikrir rasul tushhadul himmah. Ya Rabbi bijahin nabi azihil ghummah, Ya Rabbi bijahin nabi azihil ghummah. Qamarun, Qamarun zidna nabi Qamarun. Wajamil zidna nabi wajamil. Muhammad Nabina binuru hadina, min Makkah Habibi nur sato al-Madina. من صلى الصلاة اتحلى بصفاته، يا بيختلف دلو ماشي شفاله في مماته. صلي على محمد، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، يا رسول الله، يا رسول الله. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa syur alaina min raza'im rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Sebagai hamba Allah beriman, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi kesyukuran kepadanya kerana telah memberikan kita nikmat kekuatan, nikmat kesihatan zahir dan batin untuk kita bersama-sama pada pagi ini meneruskan kehidupan kita dalam rangka untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lupa juga kita kirimkan salam dan salawat ke atas junjungan Nabi kita iaitu Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat Islam dari hidup pada zaman jahiliah kepada hidup pada zaman moden, di mana dengan pesat dengan ilmu pengetahuan yang kita hidup pada masa kini. Semoga kita menjadi antara orang yang berhak mendapat manfaat di akhirat kelak. Okey, sebelum saya memulakan perkongsian saya pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Muhammad Izzuddin bin Abdul Rahim, salah seorang tenaga pengajar di Madrasah Darul Mumtaz. Untuk pengetahuan, Salam Duha Darul Mumtaz ni adalah satu inisiatif ataupun kita kata kaedah untuk sama-sama di antara tenaga pengajar untuk taqwiyatul alaqah, iaitu menguatkan ukhuwah ataupun mengeratkan silaturahim antara masyarakat luar. Okey, tajuk perkongsian saya pada hari ini yang bertajuk susuli azam tahun baru dengan mencari keredaan Tuhan. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada 2 minggu lepas kita telah menyambut awal Muharram, di mana tahun 1441 Hijrah telah melabuhkan tiranya. Pastinya di antara kita yang telah melaluinya dengan jayanya dan cemerlang. Kini kita berada pada permulaan ataupun boleh katakan awal Muharram bagi tahun 1442 Hijrah, di mana lazimnya ataupun seringkali kita dengar bila mana masuknya tahun baru, ramai ataupun orang akan menanamkan azam mereka. Contoh azam yang kita boleh ambil, dia nak jadi pekerja yang dedikasi, dia nak mengukuhkan lagi ekonomi dia. Itu antara azam yang sering kali kita dengar bila mana masuknya tahun baru. Tetapi pada hari ini saya nak tekankan kepada azam tahun baru. Kita sebagai umat Islam mestilah berazam ataupun kita tukar sebagai umat Islam, kita tukar azam kita untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah saya melarang untuk tidak berazam dari segi diri itu pun maksudnya yang saya cakap tadi berazam untuk menjadi pekerja yang berdedikasi, berazam untuk mengukuhkan ekonomi, tetapi kita kena seiring. Apa itu seiring? Seiring dengan azam mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita buat juga azam yang kita impikan itu seperti mengukuhkan ekonomi, mengukuhkan kewangan kita, tapi dalam masa sama kita seiring dengan azam untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara azam yang kita boleh lakukan, first kali kita boleh sembahyang berjemaah di masjid. Satu. Yang kedua, kita boleh memperbanyakkan bersedekah. Yang itulah contoh-contohnya azam yang kita boleh lakukan untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, di sini saya bagi satu yang Rasulullah pesan pada kita, janganlah kamu berbuang masa ataupun membuang umur kamu dan masa kamu kerana masa kita semakin singkat. Okey, izinlah saya mengangkat sebuah hadis. Rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara, iaitu yang pertama adalah masa muda sebelum masa tua, masa sihat sebelum masa sakit, masa kaya sebelum masa miskin, masa lapang sebelum masa sibuk, dan masa hidup sebelum masa mati. Okey,
Daripada 5 yang saya sebutkan ini adalah satu yang Rasulullah tekankan kepada kita. Janganlah kita buang masa ataupun buang umur kita dengan perkara yang sia-sia. Kelak nanti kita akan menyesal dengan 5 perkara ini. Iaitu masa muda sebelum masa kamu tua, masa sakit sebelum masa kamu, masa sihat sebelum masa kamu sakit. Okey. Dalam macam mana kita tak di dalam mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala ini, penekanan dalam soal ibadah dan akhlak perlu kita beri perhatian dalam menetapkan azam. Contoh dia, azam kita pada tahun ini kita haruslah memperbaiki solat kita, memperbaiki solat atau mengawalkan solat kita. Janganlah kita melengah-lengahkan solat. Seterusnya kita boleh khatam Al-Quran, solat berjemaah di masjid, dan tinggal perkara-perkara yang maksiat. Kehidupan yang baik ini adalah sejauh mana kehidupan ini digunakan sebaiknya untuk capai matlamat di akhirat. Walaupun betapa baiknya kita di dunia ini, contohnya kita cukup dari segala aspek, antaranya kita cukup dari segi harta, dari segi pangkat, tetapi itu semua tidak membawa apa-apa kalau kita tidak mencari. Itu semua tidak akan membawa apa-apa kalau kita tidak mencari apa? Mencari keredaan Allah SWT, iaitu untuk kita bahagia di akhirat. Okey, dalam azam yang saya tetapkan tadi tu, contoh dia memperbaiki solat, sembahyang jemaah di masjid, khatam Al-Quran, walaupun tidak ataupun kita tidak mampu untuk mencapai kesemua itu, akan tetapi janganlah kita meninggalkannya. Ini saya tekankan ni. Walaupun kita tak mampu nak buat semua tu, akan tetapi janganlah kita tinggal terus. Contohnya kalau sembahyang jemaah kan, kalau kita tak mampu nak buat kan, tapi janganlah kita tinggal solat tu. Janganlah kita tinggal terus solat tu. Kita mestilah sembahyang lah. Okey, seterusnya ini saya tekankan di sini. Okey, kita ambil satu pepatah Arab yang mengatakan Iza kunta zaru'i fakun za azimati fa inna fasadan ar-ra'i an tataraddada. Iza kunta zaru'i, jika kamu mempunyai pemikiran yang baik, fakun za azimati, maka sertakanlah dengan azam. Fa inna fasada ra'i an tataraddada. Rosaknya pemikiran apabila kamu tidak tetap pendirian. Okey, kat sini dia cakap, okey, contohlah kalau yang menonton live FB ini dia mempunyai azam yang baik, mestilah dia tetapkan dengan azam itu pemikiran yang baik. Contoh dia, kalau dia kata dia setiap waktu dia akan sembahyang jemaah kat masjid, tetapkanlah pemikiran baik itu, tetapkanlah mindset kamu. Mindset tu kata, okey, azan dah masuk, so bagi kita pergi ke masjid. Itu adalah contoh, kita kena tetapkan mindset kita untuk mendapat azam tersebut. Seterusnya dia kata, ini kerana rosaknya pemikiran apabila kamu tidak tetap pendirian. Okey, kat sini dia kata, kalau pemikiran kamu tak baik, maka rosaklah pendirian itu, rosaklah azam tu. Kalau awal-awal lagi dah kata, okey, aku tak mampulah nak pergi ke masjid sebab aku sibuk, itu adalah salah satu pemikiran yang rosak, maka tidak jadilah azam tersebut, maka pendirian tidak akan jadi. Okey, oleh itu saya nak tekan kat sini, marilah sama-sama kita menuju kepada bentuk azam yang baru. Antaranya kita menuju kepada bentuk azam yang baru daripada azam keduniaan tadi. Dari azam keduniaan tadi, contoh dia tadi yang saya cakap, ulang tadi, nak mengukuhkan kewangan kita, itu adalah azam keduniaan. Kita mestilah seiring ataupun kembali kepada tujuan asal penciptaan kita, penciptaan kita. Apa itu tujuan asal kita? Iaitu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
itu adalah, okey, kat sini saya nak tekankan bukannya tak boleh kita buat azam keduniaan tu, tapi kita mestilah seiring dengan tujuan asal percintaan kita iaitu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah contoh-contoh ibadah yang tersebut? Okey, contohlah pada tahun ataupun pada tahun lepas kita telah, mana kita ni rajin semayang kat masjid, tapi kita pi pada malam hari, contoh dia maghrib dan isyak. Tapi pada tahun 1442 Hijrah, tahun yang baru ni, kita tetapkan yang kita akan meningkatkan lagi kita punya azam. Contoh dia macam tahun lepas kita pergi ke maghrib dan isyak, pada tahun ini insya-Allah kita boleh pergi ke subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak, 5 waktu terus. Okey, contoh lagi. Kalau dari segi sedekah, contohlah kita berkunjung di masjid. Setiap kali kita berkunjung di masjid, kita bagi RM1 ataupun kita masukkan RM1 ke dalam tabung masjid. Tapi itu pada tahun lepas. Pada tahun ini kita boleh tingkatkan lagi kita punya azam kita, iaitu dengan menyumbang RM5 ke dalam tabung masjid setiap kali kita berkunjung ke masjid. Okey, seterusnya lagi contoh dia, kalau kita buat qiyamul pada hujung, kita bangun qiyamul pada hujung minggu, iaitu pada Sabtu dan Ahad. Itu pada tahun lepas. Mungkin pada tahun ini kita boleh tingkatkan lagi kita punya amalan itu dengan berqiyamul ataupun bangun pada waktu malam pada setiap hari. Okey, kesimpulannya menjelang tahun baru ni, sekali lagi kita semakin hampir setahun ke bazar. Okey, apa yang masuk ke sini? Bila mana masuknya tahun baru ini, maka hampir setahun kita akan ke bazar. Maknanya tiada jaminan kalau kita hidup pada tahun baru ini, tak semestinya kita akan hidup pada tahun depan. Itu adalah tiada jaminan. Okey. Seterusnya saya masuk kepada tajuk puasa, sedekah. Puasa dan sedekah. Okey, daripada Muaz bin Jabbar, Nabi Muhammad SAW bersabda, aku akan memberitahu kepadamu pintu-pintu kebaikan, iaitu puasa adalah perisai, sedekah meleburkan dosa seperti air membadamkan api, dan seorang hamba bangun di malam hari. Okey, hadis ni dia katakan di mana jikalau kita berpuasa, okey, dia kata kat sini dia akan memberitahu apa itu pintu-pintu kebaikan kepada kita. Antaranya adalah berpuasa, bersedekah dan qiyamul lail. Di mana kalau kita berpuasa, ia adalah macam perisai. Apa itu perisai? Iaitu melindungkan diri daripada kita melakukan segala maksiat. Itu adalah berpuasa. Dan sedekah ni adalah seperti seperti memadamkan seperti dosa, seperti meleburkan dosa, seperti mana air meleburkan api ataupun memadamkan api. Dan satu lagi dia tekan kat sini, Rasulullah tekan kat sini, antara pintu-pintu kebaikan adalah salah satu adalah bangun di malam hari. Okey, hadis sahih iaitu hadis Bukhari, hindarilah neraka meskipun dengan sebelah biji kurma. Okey, kat sini dia kata dengan kita menyedekahkan kepada orang sebelah biji kurma, maka kita mampu itu untuk menghindari daripada api neraka. Menghidupkan malam qiyamul lail dengan melakukan solat sunat, tilawah Al-Quran, berzikir, memohon ampun dan berdoa merupakan pintu kebaikan seorang mukmin untuk membina kekuatan rohani. Okay, di sini saya ingin dengan rendah hatinya ingin mengajak tuan-tuan serta puan-puan yang menonton FB Live ini, saudara-saudara yang di luar sana, untuk sama-sama menginfakkan harta ke jalan Allah dengan menyumbang kepada Madrasah Darul Mumtaz walaupun dengan RM RM1 sahaja. Untuk makluman, kami di pihak sekolah masih memerlukan wang sebanyak RM RM198,000 lagi untuk melunaskan pembayaran tanah sekolah. Jasa tuan-tuan dan puan-puan membantu kami
Pihak sekolah amatlah kami hargai dengan ucapan ribuan terima kasih. Okey, sampai situ sajalah perkongsian saya pada pagi ini. Dan taufiq bihadzal qadam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hayya min amwat. Allahumma inna nas'aluka wal afiyah mubtada'ima fid dini fid dunya wal akhirah. Allahumma asinna akhibatana fi umuri kulli wajina min kizi dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna sunna kulli ajli wa ajli ma'ina wa ma'lam wa na'udzubika min syarri kulli ajli wa ajli ma'ina wa ma'lam rabbi yassir wa ta'sir rabbi tamid bi khair rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.